Salam dan hai kepada semua pencatu. Hari ini saya nak bagi 5 tips yang perlu dibuat oleh pencatu sebelum menyertai sesuatu kejohanan. Baik, let's go. Tips yang pertama. Sudah semestinya kita nak menyertai satu kejohanan catu. Jadi apa yang kita buat? Kita kena berlatih bermain catu. Takkan nak berlatih bermain bowling ataupun bermain ping-pong, betul tak? Jadi macam mana nak berlatih bermain catu yang paling bagus? Ialah korang kena gunakan physical punya latihan. Kenapa saya tak sarankan berlatih secara online? Sebab online ni dia punya interface, dia punya image, gambar dia adalah gambar kartun. Yang korang nak pergi lawan nanti tu bukan gambar kartun, itu gambar sebenar. Jadi kalau korang banyak berlatih dekat online, tak berlatih langsung pun atas papan, atas on the board punya chess, korang akan tak biasa. Korang akan lain. Bila korang buat calculation, buat pengiraan, korang akan jadi pening dan tak biasalah, jadi kekok. Jadi sebab itulah biasanya terbuat blunder. Okey? So yang paling bagusnya berlatih atas papan. Macam mana nak berlatih catu yang paling terbaik? Yang pertama, korang kena tahu kejohanan itu punya time control. Kalau kejohanan tu main 20 minit, berlatihlah 20 minit. Kalau sejam, berlatihlah sejam dan sebagainya lah. Dan kena ingat, kena pastikan korang lawan tu menentang seorang yang lebih kurang sama level ataupun level lagi tinggi pada korang. Barulah korang akan dapat improve ataupun dapat meningkatkan permainan korang. Janganlah lawan orang yang rendah pada korang, macam adik korang ke kucing korang ke, confirm korang akan menang, memang tak akan dapat belajar apa-apa pun kalau main macam tu. Jadi kena pastikan berlatih catu on the board punya chess. Okey, seterusnya, nombor 2. Nombor 2 ialah bila korang main tu yang paling bagus adalah korang kena tulis dia punya notation. Okey, tulis pergerakan setiap buah tu, pergerakan korang dan pergerakan lawan lah. Sebab apa? Sebab bila selepas korang lawan tu, untuk korang tahu mana kelemahan, mana hebat korang dan sebagainya, korang kena tengok balik game tu. Okey, tengok balik, dan kalaulah lawan korang tu nak bincang sama-sama, bincanglah dengan dia. Cari apakah move yang lagi bagus kita boleh buat, apakah kesalahan kita, apa kesalahan dia, apa yang dia boleh buat, taktik ada ke tak dan sebagainya. Cuba untuk kaji mana silap dan mana salah kita. Kalau korang tak ada partner untuk sama-sama kaji, boleh buat sorang-sorang, tak ada masalah. Macam mana? Pergi saja dekat online, dekat Lichess ataupun chess.com, susun je papan kat situ dan korang gerakkan satu-satu. Korang boleh fikir sendiri, dan kalau korang nak tahu ataupun nak tahu idea yang lebih lagi, korang boleh buka engine, cari engine, buka dan tanyalah apakah move yang lagi bagus kat sini dan sebagainya. Boleh kaji sendiri, tak ada masalah. Okey, itu nombor 2. Yang nombor 3 pula, nombor 3 ni adalah satu, orang kata, tips yang saya rasalah yang sangat-sangat penting. Tips ni saya memang bagi dekat semua student saya. Tak kisahlah yang wakil daerah ke, wakil negeri ke, yang dah wakil Malaysia ke, yang ini memang semua tu diorang buat. Apa tu? Iaitu buat puzzle, puzzle dan puzzle. Puzzle chess, puzzle catu adalah sangat penting. Sebab apa? Sebab bila kita buat puzzle catu, dia akan melatih kita untuk nampak taktik-taktik semasa bermain catu dengan lebih efisien. Okey? Korang akan menjadi kurang blunder, dan bila ada taktik dekat situ, korang akan nampak. Tak adalah bila habis game korang barulah perasan, alamak, tadi ada taktik lah terlepas, kenapa aku tak buat? Tak ada dah macam tu. Okey, macam mana nak buat puzzle? Sama juga, jangan buat atas online. Kalau korang nak masuk kejohanan fizikal punya, of course korang kena susun atas papan lah. Susun. Ni, susun atas papan macam ni. Susun. Dan lepas korang susun tu, korang kena cuba selesaikanlah. Macam mana? Jangan sentuh pun buah. Fikir semua tu dalam otak, dan bila dah dapat jawapan, barulah pergi cek, barulah semak jawapan betul ataupun tidak. Itu cara yang betul untuk kita tingkatkan kita punya imajinasi dan daya fikirlah, supaya bila kita main chess nanti dekat kejohanan mana-mana, korang akan nampak lebih jauh, 3-4 langkah ke depan. Itu adalah kepentingan taktik. Alright, untuk mana-mana pemain catu yang tak suka tengok skrin, saya tak sukalah tengok skrin, rosak mata lah, ataupun saya selalu tengok skrin tiba-tiba terbabas pergi buka TikTok, pergi buka Facebook. Jadi untuk yang tak suka tengok skrin, korang boleh juga pilih mana-mana buku chess lah, buku chess yang ada puzzle, banyak sangat dijual. Dekat SS Academy pun kita ada jual. Mana? Ni. Okey, ni kita ada keluarkan tahun lepas, bertajuk Kalahkan Rakan Anda. So dalam buku ni ada lebih kurang 400 lebih puzzle dekat situ. So nak buat macam mana? Buka je buku, ambil puzzle yang korang nak dan pastikan susun. Jangan buat dalam ni.
jangan fikir untuk buat dalam ni, tak bagus. Sebabnya, dia tak akan membantu korang punya visualization. Kita nak main atas fizikal, board punya, atas papan punya. Jadi, kena susun dan cuba buat kat situ. Itu nombor 3. Nombor 4, kepada pemain yang berkemampuan, saya sarankan untuk korang carilah seorang jurulatih lah untuk bantu korang menjadi lebih bagus. Ramai ibu bapa dan cikgu yang tanya saya, macam mana nak cari seorang jurulatih yang bagus. Okey, saya nak bagi tahu satu benda yang ramai sangat orang tersilap faham. Iaitu seorang pemain catur yang power, yang pandai, tidak semestinya pandai mengajar. Faham? Tetapi kalau pemain ni dia main chess pun pandai dan dia mengajar pun pandai, itu adalah satu orang kata pemain dan juga coach jurulatih yang sangat-sangat rare dan berkualiti lah. Okey, jadi macam mana kita nak cari seorang jurulatih yang bagus? Senang sahaja, kita tengok kepada pencapaian anak murid dia. Jangan tengok kepada pencapaian dia, itu dia yang main. Okey, so kita nak cari yang bagus, kita tengok kepada pencapaian pelajar dia. Kalau dalam 10 orang pelajar ni, mungkin dalam 4-5 orang pelajar dia berjaya menang dalam kejohanan, maksudnya itu adalah satu jurulatih yang bagus. Tapi kalau 10 orang tu semua menang, ini adalah satu coach yang berkualiti lah. Dan saya nak bagi tahu juga kat sini, tolong ambil seorang coach ataupun jurulatih yang levelnya kena sama dengan korang. Sebagai contoh, kalau korang target nak jadi seorang Grandmaster GM, kenalah ambil seorang yang ada fahaman GM. Kena ambil GM jugalah maksudnya. Takkan nak ambil IM untuk nak jadi GM. Tak logik kat situ. Tetapi, kalau korang nak sekadar nak wakil sekolah, nak benang daerah, nak wakil negeri dan sebagainya, dekat Malaysia ni saya sarankan jurulatih ataupun coach yang berpangkat FI, bawah FIDE instructor sudah cukup. Dan sebenarnya kita ada banyak pangkat lagi. Di bawah FI tu kita ada NI, National Instructor. Lepas tu bawah lagi kita ada School Instructor yang dipanggil SI. Semua coach yang berpangkat macam ni telah dilatih dan telah pergi peperiksaan, lulus peperiksaan dan mendapat tauliah yang sekian-sekian berdasarkan level yang dia boleh ajar lah. Jadi kalau nak tahu pasal tauliah kejurulatihan lebih lanjut, yang ini boleh cek dekat Google lah ataupun dekat website FIDE pun ada. Baik, seterusnya nombor 5 iaitu yang terakhir. Yang terakhir ialah pastikan tidur mencukupi. Okey, kita nak pergi main catur esok ni sebagai contoh. Esok nak pergi main, malam ni korang kena tidur yang cukup. Jangan dah pergi scroll Instagram, pergi main TikTok lah. Cukup. Tutup phone, tutup mata dan tidur. Sebab apa? Sebab esok kita nak kena pakai otak yang banyak. Kita main chess, kita guna otak, betul tak? Kita tak pakai siku, kita tak pakai lutut. Okay? Kita guna otak. Jadi otak dia perlukan rehat. Supaya bila pergi pertandingan, dia akan dapat berjalan dengan baik dan korang tak pening lah. Maksudnya bila korang duk fikir tu, tak adalah korang belanda, tak adalah korang fikir-fikir, lupalah, fikir balik lah. Korang rasa mengantuk dan sebagainya, tidak. Dan kena ingat, setiap kejohanan biasanya kita punya pusingan banyak. Mungkin 6, 7 ataupun 8 pusingan biasanya. Jadi otak tu memang seharian dia akan bekerja dan akan penat lepas main chess. Betul? Lepas itulah lepas korang main kejohanan, korang memang akan terbaring. Gitu tak ada dah bangun. Okey, so pastikan rehat mencukupi. Itu sahaja 5 tips yang saya boleh bagi kali ini. Semoga berjaya. Good luck.